Fi suluki maslakil muttaqin sehinggalah perkataan dia dan lagi ia berkata situ. Dan lagi ia berkata di dalam kitab itu, yakni Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, dalam kitab dia Nafahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Dia kata gapo wa kullu hazihil adabi talzamu zakira bil lisan wa amma zakiru bil qalbi fala yahtaju ila hazihil adab bal ila tasfiyati sariratihi amma siwallahi ta'ala. Artinya, dan sekala adab zikir ini, hok dia sebut ada berapa belah saat ni, lazim bagi orang yang berzikir dengan lidah. Bagi orang yang tengah berzikir dengan lidah, mesti kena jaga adab. Bagi kalau tak sejaga adab pun boleh pahala berzikir ni. Cuma kita sebut dah, apa perlu kepada adab supaya zikir tu dapat memberi kesan dalam hati dia. Zikir boleh-boleh jalan, zikir boleh-boleh makan, zikir boleh-boleh tengok TV, boleh pahala, boleh pahala. Cuma kalau zikir dengan kaifiat hak dia sebut saat ni, adab sebelum zikir, ketika berzikir, selepas berzikir, maka zikir itu memberi kesan dalam hati kita. Hak ni dia kata adab-adab hak ni, hak dia sebut ni bagi orang hak berzikir lidah. Zikir lidah ni kena guna lidah. Yakni zikir sebut la ilaha illallah. Tu cara dia. Dia sebut 15. Adapun orang yang berzikir dengan hati, lidah, hati. Lagu mana pula berzikir dengan hati? Okey. Zikir dengan lidah bunyi suara. Zikir dengan hati dia senyap ya. Boleh-boleh naik basikal, boleh-boleh naik motor, boleh-boleh duduk buang orang, hati dia duduk berzikir. Maka kalau orang martabat zikir pakai hati, maka iaitu tiada berkehendak kepada segala adab zikir ini. Maka tak perlu lagi duk senyap gapo dia apa semua, seduk nafas kau gapo dia hingguk paling kau tak payahlah, sebab dia bukan zikir lidah dah, dia zikir hati. Maka zikir hati tak perlu kepada adab hak sebut saat ni. Tetapi berkehendak kepada menyucikan hatinya daripada bagai yang lain daripada Allah Ta'ala. Wallahu al-hadi ila shawab. Maka orang perikat zikir hati ni hanya perlu menyucikan diri dia, hati dia daripada selain Allah Ta'ala. Lagu mana cara dia? Gini. Duduk senyap, kosongkan semua benda. Kalau nak duduk senyap lah. Kalau tidak ke, hati duk sebut Allah Ta'ala saja, jangan ingat orang lain. Hati biar ingat Allah Ta'ala. Biasanya orang akan ulang perkataan zikir hati, jarang orang sebut la ilaha illallah, biasa orang sebut Allah, Allah sahaja. Kalau zikir di lidah ni banyak versi lah. La ilaha illallah ko, Allah Allah ko, Allahu ko, hu Allah ko, Allahu Allah ko. Nah, Raihan duk nyanyi Allahu Allahu, nah Allahu ko boleh berlaku. Tapi sini ni biasanya orang guna kalimah so saja. Allah 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 itu saja. Nah, Allah 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 dalam hati ni.
Maka hak tu saja zikir dia. Allah, 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 Allah. Tu dalam hati. Fasal yang ketiga, al-faslu salisu fi kaifiyati zikri. Fasal yang ketiga pada menyata ke kaifiyat. Betul? Betul. Supo tajuk. Fasa yang ketiga pada menyata ke cara kaifiyat zikir. Kaifiyat zikir itu atas beberapa bahagi. Tetapi aku sebut ke di dalam kitab ini 3 kaifiyat. Iaitu yang disebut ke oleh Syekhuna wa ustazuna al-afkhamu malazuna al-akramu al-arifu billah Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang bernama Nafahatul Ilahiyah. Iaitu kaifiyat yang pertama. Syekh Muhammad Saman ni dia panggil Tariqah Madaniyah, Madani. Lah ni kita duk amal lepas pada semaya, wirid lepas pada semaya, wirid tahlil. Maka banyak guna Tariqah Madaniyah. Kaifiyah yang pertama bahawa duduk ia menghadap kiblat seperti duduk dalam sembahyang dan menaikkan dia dengan la ilah itu dari atas pusatnya pada hadi niatkan dengan la ilah itu menafikan akan barang yang lain daripada hatinya dan diniatkan dengan illallah itu menyampaikan akan dia kepada hatinya, yakni kepada hati sonubarinya. Sonubari, pokok sonubar. Sebab hati kita ni bentuk seperti buah sonubar. Ada pokok, sejenis pokok nama pokok sonubar dipanggil. Maka hati kita ni rupa dia serupa bentuk buah pokok sonubar. Maka hati dipanggil hati sonubari. Sonubari ke apa? Hati hok luar ni, hok bentuk ni. Padahal memalukan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah itu serta dihadirkan maknanya itu di dalamnya. Start daripada pusat, yakni start daripada bawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maknanya. Start daripada bawah, tarik, patu rembah kepada hati. Illallah, itu maksud dia. Apa kaifiyat lagu tu? Tu pengalaman guru-guru sufi. Kalau zikir biasa tak beri kesan. Kalau zikir ikut cara dia 10 kali tu serah panas dah ada kita. Kalau kita tak zikir ngatik kau zikir kat perut main la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada kaifiyat, maka zikir 1000 tak panas lah mana lagi. Lagu hari ada. Tapi kalau zikir ikut kaifiyat, dia buat 10 kali kah? Dah serah panas. Panas tu kita nak. Kaifiyat yang kedua, bahawa duduk ia seperti yang demikian itu dan ingat ia di dalam duduknya itu akan kebesaran Tuhannya yang disebutnya, serta ra'i ia di dalam jalal. Jalal ni kehebatan Tuhan. Dan lenyap ia di dalam jamalnya keindahan Tuhan. Hak ni perasaan yang kena hadir lah. Jalal dan jamal. Jalal dan jamal. Dia ada zikir ni. Zikir jalal jamal. Koha kama. Ada zikir dia. Tetapi jalal ini kehebatan Tuhan, jamal ni keindahan Tuhan. Alat ini terdiri daripada Tuhan zahir kedua sifat dia. Jalal dengan jamal. Perkasa hebat Tuhan dengan keindahan Tuhan. Tetapi alat ini Tuhan liput dengan cantik dia. Jalal dia lebih daripada jalal dia. Jamal dia lebih nampak berbanding jalal dia. Keindahan itu lebih nampak berbanding dengan kehebatan. Padahal ia memandai akan syekhnya itu pada permulaan ia masuk di dalam zikir itu. Ni kita sebut dah, bahas dah bab kaifiyat dulu, bab apa kita perlu hadir ke guru kita. Kerana perantaraan kita dengan Nabi ataupun dengan Allah Ta'ala adalah guru kita.
Kita tak boleh pergi sendiri kecuali dengan bantuan daripada guru kita. Sebagaimana kita kalau nak pergi Kota Baru, nak jalan kaki sendiri boleh, tapi kita guna kenderaan. Maka di dalam zikir nak membersihkan hati, nak melenyapkan segala benda yang selain daripada Allah dalam hati, mesti minta bantuan orang. Maka dalam bab ni guru kita lah. Bukan kata sembah tok guru. Ni ada orang ni kata, set-set dia tak asuk ni. Setiap kali nak zikir, setiap kali nak semaya, tengok gambar tok guru dia. Gapo dia maksud ni sembah tok guru? Siapa dia kata sembah ni? Nah, gambarkan rupa guru kita. Kerana dialah tepat kita tarik pertolongan dalam bab ni. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu hamba sebut dah cerita, seorang sahabat mari ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba ni suka buat jahat, curi ke apa dia. Maka lagu mana ya Rasulullah nak suruh hamba berhenti ya? Maka Rasulullah kata ginilah, mu duduk jauh daripada aku, mu duduk mana? Hamba duduk jauh ya Rasulullah. Ginilah, setiap kali mu nak jahat, mu gambar ke rupa aku. Setiap kali mu nak jahat, mu teringat kat aku, gambar ke rupa aku. Maka sahabat tu buat lagu tu sampai bila tak boleh nak buat maksiat, tak teringat muka Rasulullah. Kita ni apa boleh buat maksiat sebab lupa sebentar. Lupa Tuhan memang tak boleh nak gambar dah. Tuhan tak boleh nak gambar. Tak ada kaifiat dalam bab zikir kau gapo gambar Tuhan nak dalam bab zikir. Dia asalnya nak gambar Tuhan tapi tak boleh gambar Tuhan. Rupa Nabi Muhammad. Moga kita tak aja tengok rupa Nabi Muhammad nak buat lagu mana. Maka kita sempat dengan kita guru kita. Maka kita guru kita Nabi Muhammad Tuhan. Tu si jalur dia, dia panggil saluran dia. Tak boleh kita lakar selalu. Tinggal atuk guru kita pakai Nabi Muhammad. Dia mau biasa tengok Nabi Muhammad, dok biasa pun. Lepas tu, dia mau nak gambar lagu mana kata. Gambar atuk guru demo dululah. Sebab atuk guru demo dak ajar Nabi Muhammad. Ke siapa dia? Maka dia mau kenal Muhammad melalui perantara guru. Maka kita kenal Tuhan melalui perantara Nabi Muhammad. Maka jalan dia jujuk dia lagu tu. Maka gambar ke rupa guru kita di hadapan. Ikutlah siapa-siapa dia. Barulah berzikir. Padahal ia memandai akal syekhnya itu pada permulaan ia masuk dalam zikir itu. Dan dimulai dengan pihak tangannya yang kiri. Dimulai dengan pihak tangannya yang kiri, padahal ia menundukkan kepada kepalanya serta ingat ia akan kehinaan dan iftikarnya kepada Allah Ta'ala. Duduk gini. Dan dilalukan dengan la. Saat ni gini kaifiat dia. Daripada pusat naik ke atas gini. Ada orang ngata la ilaha illallah. Ada kaifiat la ilaha illallah. Ada juga. Ada kaifiat la ilaha illallah. Sini. Ada kaifiat tarik kau ni, rembah kau ni. Ada kaifiat tarik bahu ni, rembah kau ni. Ada macam-macam kaifiat. Dia mari dalam kitab ni kaifiat pertama daripada pusat naik ke atas, rembah ke hati. Hati kita ni senyap. Cutera dengar masing-masing. Cutera. Senyap tak kata apa. Maka nak suruh hati kita ni khabar, kita jekuh dengan kalimah Allah. Biar tepik sekali, biar gep. Biar kejut gitu. Nak kejut tu, nak biar gep. Dia kejut tak apalah. Ni duk senyap, tidur selepek supaya nak kucing lagu tu. Maka cara nak jekuh, nak masuk ke zikir. Ada orang zikir dengan muzik. Ting ting. Dia sebut Allah, ting kok masuk lalu. Maka atas kemahiran guru masing-masing. Kadang-kadang ada orang masuk ke suara dengan muzik. Gendang. Dem dem. Sebenarnya gendang itu adalah mengatuk hati murid sebenarnya. Sekali kata gedum tok masuk. Dia kata tok sakit. Masuk zikir itu dalam hati. Maka atas kemahiran masing-masing. Maka Imam Ghazali bahas masalah menggunakan muzik, alat muzik ataupun suara gendang atau suara gapo di dalam bab zikir. Ada pendapat Imam Ghazali berpendapat sunat pula. Jika seorang misalnya kalau dengar zikir biasa la ilaha illallah tak masuk, maka dia kena dengar dengan muzik. Dengar dengan
ada suara-suara gendai, suara gapo. Sebab tu setengah-setengah sufi dia ada lagu hadrah dia, lagu hadrah dia ada yang masuk dengan gendai. Maka kalau zikir gini tak zuk, dia kena ada gendai. Deng deng deng, hati kita sentiasa dipukul. Deng deng deng, tu maksud dia, Dan dilalukan dengan la itu daripada lututnya yang kiri. Okey, lutut dia sebelah kiri, dia duk sela kepada lututnya yang kanan. Gini. La. Dan dinaikkan dengan lafaz illa kepada bahunya yang kanan. La ilah. La daripada lutut kiri pergi ke lutut kanan, illa naik ke gini. Ilah kepada bahunya yang kanan, padahal diangkat kepalanya itu kepada pihak kanan dan dipalukan akan kepalanya itu dengan palu yang keras dengan lafaz illallah kepada hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gini. Daripada lutut ke lutut kiri akak illallah. Tu maksud dia. Padahal menhadirkan ia pada permulaan zikir itu daripada lututnya yang kiri, la ma'buda illallah. Lafaznya la ilaha illallah, makna dia la ma'buda illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tu makna yang kena hadir. Kita sebut la ilaha illallah. La ilah maknanya tiada Tuhan sebenarnya. Tetapi makna hadir dalam hati tiada yang disembah kecuali Allah. Pertama nak buat syirik dulu daripada semua ibadat kita, nak buat syirik dia dulu, jangan sembah selain daripada Tuhan. Buat tu dulu. Dia banyak maksud ni. La ma'buda, la maqsuda, la mawjuda illallah. Atas martabat orang. Masing-masing punya peringkat lah. Dan pada lututnya yang kanan itu dengan la maqsuda illallah. La sini mula-mula ni, la tarik ni mula-mula di lutut kiri, la ma'buda illallah. Siapa ke lutut kanan, la maqsuda illallah. Akak pala ke bahu kanan dan pada bahunya yang kanan itu la maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ma'bud, maksud dan maujud ini martabat hati seseorang dengan Allah Ta'ala. Pertama, manusia tidak akan menyembah selain daripada Allah. Ni martabat orang mukmin. Maka dia akan buat ibadat, semua ibadat dia tak akan beri kecuali kepada Allah Ta'ala. Hak ni peringkat la ma'buda illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Patut orang benda lain yang disembah itu secara batil, bukan secara benar. Apabila dia duk mari ke hadir niat lagu tu, maka dia akan naik satu martabat. La maksuda illallah. Tiada yang diharap, tiada yang dituju dalam hidup hamba kecuali tuju kepada Allah. Bukan dalam bab ibadat sajalah. Makan minum apa, maka tujuan hamba hidup ini kerana Allah. Ada orang tu, apa dia tujuan hidup demo? Maksud dalam hidup demo. Maksud hidup saya nak jadi kaya. Maksud hidup saya nak jadi orang alim. Maksud hidup saya nak jadi wali. Maksud hidup saya nak jadi orang hebat. Maksud demo tak ada ke maksud Tuhan ke? Tujuan Tuhan tak ada. Berat lagi. Maka orang sampai satu martabat bukan kata ibadat saja kepada Allah. Tujuan hidup kerana Allah Ta'ala. Semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua ibadatku, hidup dan matiku untuk Allah. Ni orang martabat lebih bersih berbanding dengan hak mula-mula. Hak mula-mula dia buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Mungkin dia buat kerana lain. Tapi molek dah la ma'buda illallah ni. Tetapi hak maksud ini lebih bersih, lebih menyeluruh dalam kehidupan kita. Berarti semua tubuh kita suruh Tuhan belaka. Tu tujuan saya hidup kerana-Mu ya Allah ya Tuhanku. Saya makan, saya minum, saya bergerak, saya buat apa dia, saya muamalah dengan manusia. Maka semua itu mulah tujuannya, maksud. Apabila kita dah ajar lagu tu, hati kita tuju kepada Allah Ta'ala, bukan tuju kepada benda lain. Manusia ni banyak, ada nak tuju akhirat pun ada. Dunia tu jangan sangat akhirat. Orang ni maksud dia adalah akhirat. Ada orang dalam ibadat maksud dia syurga.
ada tujuan maksud dia buat apa? Lari daripada neraka. Ada tujuan nak suruh Tuhan reda ke dia. Kalau Tuhan tak reda dia, mecak dia. Maka manusia yang sebenar, maksud dia adalah Allah. Dia nak reda kita, tak si reda kita, kita nak buat lagu mana? Nak cekik tekuk dia. Maka nak mencari keredaan Tuhan juga ada maksud dia. Jadi seorang hamba yang jujur, yang betul-betul ikhlas, dia hanya melakukan apa yang Tuhan suruh saja. Dia nak paksa Tuhan reda, tak si reda, kita nak kata lagu mana? Siapa dia kau kita boleh paksa Tuhan. Lagu tu. Lepas pada kita buat lagu tu, maksud lagu tu, maka dia akan mari kalimah la maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ni orang kata wahdatul wujud ni. Yakni satu yang wujud. Wahdah wujud. Apa maksud dalam ulama sufi kata wahdatul wujud? Yakni yang wujud secara hakiki, yang wujud secara benar-benar wujud hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Kita ini hanyalah wujud pinjaman, yakni wujud yang diwujudkan. Kita ni ada, ya, tetapi ada yang diadakan. Bila-bila masuk kita boleh hilang daripada dunia ni, boleh hilang daripada alam ini. Tuhan boleh hilang? Tak boleh hilang. Maka tu yang wujud sebenar hanya Allah Ta'ala. Maka la maujuda illallah ini tiada yang wujud secara hakikat. Kita kena sebut dalam hati kita. Ada orang jadi sifat takabur lah, ni tak si terima hakikat. Tak saya terima, dia kata. Dia kata aku wujud, Tuhan wujud. Badi duk dengan Tuhan sudah. Kita di samping Tuhan ni kita tidak wujud sebenarnya. Kita tengok pada diri kita, mana hak bukan hak Tuhan. Mana hak kita sendiri. Kita tengok diri kita. Tangan. Ni jari hak Tuhan juga buat. Mana hak kita sendiri. Hak kita sendiri. Dulu kita nak tengok sebelum kita wujud, tengok kejadian alam ini, kita tengok diri kita dulu. Ada manusia, orang aling, tapi dia kata dia sama naik dengan Tuhan. Apa wujud Tuhan wujud? Macam mana boleh kata Tuhan saja wujud ni? Wujud-wujud ni, okey. Apa kita rasa kita memiliki sesuatu? Saat ni hasil apa dia? Ni hasil anak ni. Ni gelas anak. Apa kita kata ni milik saya, ni milik saya? Kerana kita ada. Kerana kita wujud, kita boleh mendakwa ni milik saya. Ni milik saya. Maka manusia ini antara masalah dalam hati dia apabila dia merasai memiliki sesuatu. Memiliki kepintaran, memiliki kehebatan, memiliki goni-goni. Sebab tu dia sama naik dengan Tuhan. Apabila Tuhan ambil, dia kata Tuhan ambil milik saya. Milik apa dia? Dirimu kamu tidak miliki. Nyawamu kamu tidak miliki. Nafasmu kamu tidak miliki. Di mana mu sebenarnya yang mu mendakwamu ada, mu memilikinya? Mu sendiri tu siapa dia? Contohnya hamba tunjuk kepada diri hamba, muhaizat tu duk mana? Mana hak muhaizatnya? Hak di tubuh hana ni tak ada semua milik ana. Hak ni hak zahir. Roh hana milik Tuhan. Siapa dia lagi? Patut ana miliki kamu dia. Ana sendiri tu milik Tuhan dah. Tuhan nak peracur semua yang ada pada diri ana, ruh kau apa dia dalam masa sekelip mata boleh tak ada. Ana miliki apa dia? Ana sendiri tak ada dah. Ana perlu kepada Tuhan dah. Itu maksud la maujuda. Tuhan memiliki semua kerana dia ada. Kita tidak memiliki sesuatu pun kerana kita tak ada asalnya. Perasaan memiliki ni masalah juga kadang-kadang. Kita rasa kita berhak. Kita rasa kita layak, kita apa dia? Kerana apa? Kerana kita rasa kita ada benda. Kita ada. Tuhan ada, kita ada. Hak tu jadi nak tekan dengan Tuhan semacam. Tak boleh terima lagu ni cara kata la maujuda illallah ni. Tiada yang wujud kecuali Allah Ta'ala. Maknanya wujud secara hakiki, wujud sungguh-sungguh. Tuhan sahaja wujud. Orang sufi nak ajar jangan rasa memiliki. Memiliki ini, perasaan memiliki ini wujud kerana kita rasa kita ada. Barulah kita boleh memiliki. Kalau kita rasa kita tak ada, kita pandai pun kita tak rasa kita pandai. Kita ada pengaruh, kita tidak rasa pengaruh kita. Kita orang bisa, kita tak rasa kita bisa. Sebab apa? Hamba tak ada, ni milik Allah Ta'ala. Sufi nak ajar lagu tu. Perangai-perangai takabur, rasa ego, rasa gapo kerana dia rasa dia miliki.
Apa kita rasa kita besar diri? Sebab kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat. Sudah. Dok main kita kak. Tu dipanggil ananiyah. Keakuan. Semua dok ngaku aku belaka. Siapa dia buat benda ni? Aku. Ni siapa dia? Aku. Siapa dia pandai ni? Akulah pandai. Aku. Tuhan dok mana masa tu? Maka lupa kepada Tuhan, ingat kepada aku. Maka benda yang nak keluar daripada perasaan orang mukmin, aku paling payah sekali. Duduk jadi tasawuf pun warok, duk rasa aku lagi buat warok. Tak lupa lagi. Duduk mengatik sebut nama la ilaha illallah. Duk rasa aku lagi, duk berzikir. Siapa bila nak rasa Tuhannya? Rasalah Allah Ta'ala. Lagu mana? La maujuda illallah. Tak ada dah kewujudan ini kecuali Allah. Semua ini adalah cerita Allah. Tuhan nak menzahirkan diri dia kepada makhluk, maka dizahirkan makhluk. Nampaklah cerita Tuhan. Cerita apa? Tuhan ni hebat, Tuhan ni mendengar, Tuhan ni melihat, Tuhan ni gapo. Sebab tu orang sufi, kalau orang duk tengok dia tak rasa orang tengok dia. Dia kata Tuhan duk tengok hamba dah. Katanya ada lagu tu kata, di balik mata kau yang memandangmu. Di balik mata sebenarnya Tuhan yang memandang kita. Bukan pandai kita, dia pandai dia juga sebenarnya. Ni muhizat ni siapa dia juga, milik dia juga. Kalau kita seperti seorang duduk dalam satu bilik, kakak dia belakang. Payah belakang, dia tengok dia juga, bukan orang lain juga. Tu orang-orang sufi nak melenyapkan sifat mazmumah. Tak siapa perikat ni, mazmumah akan ada lagi. Tak siapa perikat hilang kewujudan diri, selagi itulah mazmumah tu ada, selagi itulah syirik khafi tu ada di dalam perbahasan ilmu sufi, bukan perbahasan ilmu tauhid. Ilmu sufi, maka dia kata selagi mana kita tidak fana, selagi itulah tidak berlaku tauhid. Yakni tunggal, kehebatan wujud di alam hakikinya adalah Allah. Kita kalau tengok ramai-ramai ni, ada orang tengok ya sebenarnya Tuhan belaka-laka yang menciptanya. Kita kerana terlalu lemah pandangan mata, kita tengok kesorang-sorang, banyaknya. Seperti pitih sejuta. Pitih sejuta. Ada orang tengok seria, ada orang tengok sejuta. Sejuta ni sejuta ria juga. Terdiri daripada sejuta kali satu. Satu ya sebenarnya. Nombor ni sebenarnya satu ya. Tetapi apabila dia duduk dua, orang nampak dua kadang-kadang. Ada orang nampak satu, cuma dia dua kali ya. Satu ya sebenarnya. Seria tu ya. Cuma dua kali go seria, orang panggil dua ria. Bukan dua pun ya, seria tu. Satu. Angka ni sebenarnya satu sebenarnya. Maka dalam banyak-banyak itu adalah cerita satu. Cerita satu. Hari ni anak pakai serban, pukul gambar. Hari esok pakai topi sudu pula, pukul gambar. Sorang cerita dia nya, tapi suruh bermacam-macam. Kita tidak kata makhluk ni Tuhan dah. Jangan tergambar makhluk ni Tuhan pula. Maka semua makhluk itu adalah kesan, tanda, mazhar, tempat zahir tajalli Allah Ta'ala. Maka kalau orang mendalami di dalam pandangan mata hati dia, maka dia tidak akan nampak sungguh-sungguh. Masing-masing akan boleh rasa sendiri, dia akan rasa sungguh. Nampak sungguh. Maka apabila orang siapa perikat lagu ni, dia tak akan marah kat orang. Dia tak akan berdeki dengan orang. Dia tak akan rasa sombong. Dia tidak akan habis mazmumah dia lenyap dalam diri dia. Bahkan diri dia sendiri pun lenyap dah. Lagu mana cara nak buat? Kena ajar. Dia tak mari dengan sendiri. Ada orang mari dengan diri sendiri. Tengah makan conek tepung tu, apa khabar mari fana? Boleh. Tetapi jarang berlakulah. Kena mengaji di bawah latihan guru. Guru akan tekan kita. Kita duk sebut perkataan ni la maujud dalam rasul kali, kita jadi tak khabar. Tak khabar ke mana? Semua itu Allah Ta'ala berlaku. Kita hok jadi tak sabar, nak marah, gini, balah, gagal, gepar, bercekoh ni kerana lupa Allah, ingat diri kita. Diri kita yang hebat. Lupa Allah. Nemo wak kena kat hamba. Orang sopi.
Siapa dia? Syekh Haziq Bustami kau siapa dia? Orang sufi ni nak kata dia ni duk tengok Tuhan semacam ada orang buat main ke dia ya. Dia jalan tengah jalan. Orang panggil. Mari kawin tu, mari tu. Kawin tu mari. Dia buat jamu yang makan. Acu dia siapa? Tuan rumah tu kata. Cu tengok tu. Orang lapar nak mari makan nek, mari makan nek kita. Saat ni awak panggil. Saya mari. Saja je nak main perasaan kawin tu. Gigi. Tak seduk koyak lah nak makan ni. Kawin tu pergi. Pergi jalan panggil pula. Mari. Straight mari pula. Siapa belah-belah kali buat KJL lagu tu. Orang supi tu marah, tak marah. Tengok perangai dia. Kita kan sudah buat sekali kita. Tuhan duk mana masa ni? Tak nampak Tuhan dia. Aku nampak mu pasal kakak ni jahat supaya setan. Ada buat gamuk lagu tu. Tidak mu panggil aku saat ni. Lepas tu mu kata lagu ni. Gocoh kaya kepala. Tak sahur tu. Setara tak sahur. Setara tu. Nah. Tapi nak buat ajar lagu ni. Ni. Zikir ni. Maka orang pekoh tak erti bab ni. Orang tauhid tak erti bab ni. Orang nahu tak erti bab ni. Tak semua alim ulama pandai dalam bab zikir. Dia kena cari ahli-ahli dia. Sangat pandai di dalam nak masuk ke zikir ataupun ingatan Allah dalam hati kita. Kadang-kadang terlalu kuat ingatan sehingga lupa diri kita. Seperti orang gila kepada seseorang. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada gapo kerana teringat ke orang rumah dia. Apa? Lupa diri dia, ingat kepada benda itu. Maka orang sufi nak buat lagu tu lah. Mu apabila ingat Tuhan, mu jadi jurus lalu. Mu kalau terlupa Tuhan, tak sedok koyak, tak sedok buatlah tasawuf. Dok buat sobar. Tak sah buatlah sobar ni kalau mu tak ingat Tuhan ke? Ya orang boleh sobar ni kalau orang kata tak ingat Tuhan. Mari sebentar, senyap selalu. Tak kata gapo, tak tik, tak gapo. Kereta baru beli, baru apa kapek. Berak hujan. Allah hujan dah, sudah basah habis. Tuhan buat. Senyap selalu. Tak kata gapo, tak kritik, tak gapo, tak berani ketagak-agak. Rasa bersalah pula kalau bunyi. Bunyi dari hati pun rasa bersalah dah. Tu kalau ingat Tuhan. Manusia ini punca segala mazmumah itu adalah lupa Tuhan. Lupa Tuhan tu bukan lupa kalimah Allah. Bukan lupa perkataan. Demo tak zikir, demo lupa Tuhan. Saya bukan. Ingat Tuhan ni bukan kata di perkataan. Bukan di lafaz. Bukan di huruf. Bukan di gapo. Ingat dia. Sebab tu setengah orang tak sebut Allah. Dia sebut hu tu dia. Berat lagi pada Allah. Allah tu nama. Macam kita lah. Tuai tubuh dengan nama dia. Hak mana lebih dekat lagi? Kalau tuai nama, misalnya nama Karing. Pada kata dia lebih berat lagi. Setengah tu tak sebut zikir dia hu gitu. Hu dia. Ada orang tak boleh terima, ikut demo lah, tak boleh terima nak kata lagu mana. Cuma jangan jadi sombong. Belajar, terima ilmu orang. Dan pada hatinya la matluba illallah. La maujud dengan la matluba illallah. Mari hak tu dua tu. Dan ketika sempurna zikir itu maka dilanjutkan dengan hu illallah. Itu hu illallah. Hu illallah. Dalam kita. Hu illallah. Serta menahan ia akan nafas dia. Padahal ia menanti faidul ilahi, yakni faedah zikir yang datang daripada Tuhan kita Azza wa Jalla. Lepas pada sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas pada sudah illallah. Senyap sebentar. Senyap ni kita nak merasai gapo dia di tubuh kita. Kita rasa panas tu dah. Biar ke panas itu meresap kepada seluruh tubuh kita. Maka dia akan membakar mazmumah dalam hati, kerahnya hati kita jadi lembut. Jadi dengar kata orang, jadi mudah nak dengar nasihat orang, nak mudah dengar pendapat orang.
Kalau orang kata bodoh pun, tak apa, hamba bodoh sungguh. Ni orang kata demo salah, demo bodoh. Siapa dia salah? Saya tak mungkin salah. Nah, saya mengaji pandai semacam. Sudah orang ni. Orang ni hati dia kena kerah, kena katuk dengan zikir. Lagu mana? Cara dia kena buat lah. Dia ada kaifiat dia. Maka kena tunggu. Ni, tunggu menanti faidul ilahi. Pemberian Tuhan. Dosnya. Kadang-kadang lepas zikir dia mari tasawuf tiba-tiba. Dia mari perasaan saya ke Nabi. Saya ke Tuhan. Mari perasaan toksir dunia. Mari perasaan sabar. Mari perasaan tawakal. Tu perasaan tu yang hadir selepas daripada berzikir. Kadang-kadang ada orang mengaji bab sabar 100 butir kitab, tapi dia tak boleh sabar. Tak cakap ajar bab siap sabar. Gini kalau berlaku lagu ni mu kena sabar. Maka cara nak masuk sabar dalam diri dia ngatik. Maka lepas pada mengatik masuk molek sifat sabar tu jadi senyap, tak kecek banyak, tak marah ke orang, rasa tenang, hanya lah sabar. Gapo dia faidul ilahi ni? Limpah daripada Tuhan ni, iaitu nur yang ditaruh ke di dalam hati. Nur ni bukan nampak cahaya dah. Jangan koyak lepas pada mengatik mari cahaya berang. Hak tu Power Ranger. Nak tukar jadi hijau. Nah. Yo, cahaya sini maknanya satu pemberian daripada Tuhan, maka dipanggil cahaya. Semua benda-benda baik di dalam ilmu sufi dipanggil cahaya. Manakala benda jahat dipanggil gelap. Nah, maka nur yang ditaruh yakni satu perasaan. Nur, perasaan yang molek, yang indah digambarkan seperti nur cahaya. Dengan cahaya ni lah, dengan sifat dan perasaan ni lah kita dapat menyuluh di dalam kehidupan kita, dapat kita berjalan menuju Tuhan dengan nur ni. Bukan jangan duk koyak mengatik mari bro, nampak cahaya bro. Sebab tu ada setengah ajaran sesatnya buh-buh lapu dalam jubah dia. Buh-buh lapu tu gak tai ngatik luhnya pasal bro cahaya. Siap lapu disko pula ding 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 ding. Oh, tengok tu guru kita berzikir. Cahaya. Cahaya dalam hati dia. Cahaya lagu tu boleh teh nak buat pasal lapu terang lagi. Bukan nak cahaya tu. Kalau kita dok gila kok cahaya tu, ahli sihir boleh buat lagi. Maka sebab tu dalam zikir kena faham maksud cahaya gapo. Maksud terbang gapo. Maksud ilah, fana, hancur gapo. Bukan kata untuk guru hamba ada duk sengih tu hancur-hancur. Kawan ni selok lama, fana lama mana. Ya tak faham hancur tu pergi zahir bukan. Cahaya bukan pergi zahir. Katanya Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Semaya tu mi'raj bagi orang mukmin. Hamba tengok tu guru hamba duduk depan lagi. Bila masuk akad takbir Allah Akbar, pium, mi'raj. Tak apa. Tapi Nabi kata mi'raj. Mi'raj roh dia, hati dan perasaan dia mi'raj maksud dia. Kena faham. Jangan awak katung lagu tu. Kalau kita minat kepada benda-benda pelik, Dajjal ke mari tipu kita dengan lagu tu. Tapi kalau kita faham maksud nur itu adalah perasaan baik, Dajjal tak lewat mari. Sebab tu ramai orang silap faham, sekalipun dia ahli tariqah tapi ditipu lagi oleh Dajjal. Yo, kerana silap faham, kerana dia minat benda pelik. Minat terbang, minat gapo, Dajjal boleh teh nak buat. Nah. Dan dengan nur itu hasil ma'rifatullah dengan makrifat yakin. Ngaji 100 butir kitab duk healing tak lagu tu. Ngaji ni duduk sini. Peringkat akal. Nak tolak masuk dalam ni guna zikir. Kita tahu dah Tuhan kuasa ni. Duk ngaji sifat 20, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Demo pernah rasa ke duk Tuhan dengar demo? Sudah Tuhan dengar menalih dak. Weh Tuhan duk perhati hamba. Wah, jerit selok. Malu je hamba nak tahu duk tak mana. Ibadat hamba setawa mana tak tahu. Bagi orang rasa. Kalau orang tak rasa payah. Maka belajar ni duk sini baru. Kena tolak biar masuk jadi perasaan. Demo tahu, demo etikot Tuhan kuasa. Yo, cutera rima mari 3 ekor dalam surah ni. Hok mengajar mula-mula sekali unggah. Patu punuh akidah kau tak? Tak punuh akidah sebab dalam hati dia tetap etikot Tuhan kuasa.
Lepas tu demo lari lagu mana? Tahu rasa perasaan tak mari lagi tu hai kuasa pada masa tu duk rasa rima. Jadi kafir. Perasaan tak jadi kafir ingat. Rasa tak jadi kafir. Iktikad baru jadi kafir. Sebab tu orang lari ke hatu tak jadi kafir. Kalau tidak kat lari ke hatu jadi kafir lah. Maka perasaan tak memberi kesan tetapi tak ada makrifat lah. Makrifat duduk sini. Tolak dia. Kita dok kata Tuhan kuasa. Memang mikir lagu tu kecek syarah pandai pada orang lain. Tolak biar duduk sini. Tahu. Nampaklah kekuasaan Allah Ta'ala. Nah. Mari pula perasaan itu yakin dah. Ilmu ni mungkin tersilap. Kita dengar orang tok guru kita faham pun. Pergi dengar tok guru ni kata, gitu silap dah. Salah hamba. Sebab apa? Siapa perikat ilmu. Supaya kita kenal nasi khabu dengan baca. Baca dalam buku ni nasi khabu ni gini-gini. Kabar-kabar buka buku ni nasi khabu warna kuning pula. Dulu warna biru. Pala ni warna hijau dah nasi khabu. Sudah salah kau dia. Salah. Sebab apa? Sebab perikat pengetahuan. Kemungkinan berlaku salah. Ya mungkin berlaku salah. Tapi apabila pergi ambil buku nasi khabu makan. Hijau kau kelabu tahu dalam nasi khabu. Pada masa tu kemungkinan berlaku salah. Tidak dah. Sebab apa? Dia jadi makrifat yakin. Nah, maka nak buat lagu mana keyakinan ni? Kena belajar, kena usaha. Nah, tekan sikit akidah kita, hak duk kita duk pegang ngakal ni biar jadi duk sini. Tu i'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Nah, benda bersipu di hati kita. Maka orang ada makrifat yakin gilah mereka ko dia tak akan berlaku syirik dah dalam hati dia ada makrifat lagu ni dah. Sebab dia sudah merasai Tuhan. Bukan mempercayai Tuhan, merasai dah dia pun. Seperti orang yang mempercayai madu itu manis. Tapi dia tidak pernah rasa madu. Pernah rasa? Tak pernah rasa. Tapi orang yang pernah rasa madu, sudah. Tak ada masalah dah dia. Gilah mana-mana tak teringat itu semacam. Mari mana perasaan itu? Hasil daripada zikir. Kita berzikir, dia akan mari perasaan itu. Menurut martabat orang lah. Ada zikir gini, ada zikir gini. Bergantung atas guru masing-masing. Dan hasil segala sifat kepujian apabila ada makrifat yang yakin dengan Tuhan, yakin Tuhan melihat kita, yakin Tuhan mendengar perkataan Tuhan kita, yakin Tuhan tahu apa yang kita fikir, maka apabila lagu tu hasillah segala sifat kepujian. Jadi jurulah. Tak payah buat. Hamba tak ngaji bab sabar, tapi orang ni sabar, pelik sungguh. Hamba tengok dia tak mari mengaji pondok pun. Nampak orang kampung biasa tapi Allah sabarnya lah hamba tengok. Sebab apa? Dia rasa dah tu. Kadang-kadang orang duduk belajar tak rasa. Maka tak rasa sekurang-kurangnya mengaji tak podoh dah. Tetapi tak rasa, kena biar rasa. Maka apabila rasa sifat kepujian daripada sabar. Tak sabar lagu mana? Moga dia yakin dah Tuhan belakang-belakang. Tak kata lagu mana? Sakit nak selok pun gitu. Ya Allah ya Tuhanku. Guling batin kawan tu. Tapi lagu tu mulut sebut aduh tak apa. Kita kata ni bunyi kata Tok Wali kepik pintu bunyi aduh. Patut kepik putih sedapnya. Tak syarat kena sebut sedapnya. Tapi aduh pun tak apa. Tapi dari hati dia tak kosek langsung dengan Tuhan. Kepik kau, terembah kau, aksiden kau gapo di hati dia duk. Makrifat ni. Ya lagu tu perangai tabiat dia. Mulut tu tradisi dia dah. Kalau kepik pintu bunyi aduh. Jarak kepik pintu sedapnya. Jarang lah orang kepik lagu tu. Maka aksiden pun nangis sedih pun menangis. Tak apa, tak ada masalah apa. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah apabila mati anak dia, Rasulullah menangis. Sahabat kata ya Rasulullah, nangis. Tak reda kau lagu mana? Katanya Rasulullah, "Dak. Air mata ni bak lain, hati bak lain." Nabi kata, sesungguhnya air mata itu menunjukkan kita jenis perangai lemah lembut. Adumu air mata itu menunjukkan rahmat kita. Ada orang buat kerah dalam hati duk berai dah. Tetapi menangis ini tak menunjukkan tidak reda. Ya beza. Hak luar ni tak menunjukkan hak zahir. Kadang-kadang dia lapar.
nak akan nasi dapat weh. Salah kau dah. Kau tak makrifat orang lagu ni. Kecek agam ni yo lagu tu. Sabarlah duk senyap. Senyap tak semestinya sabar. Ada orang duk senyap dalam gelegok, ada juga gelegok dalam hati, gelegok tak sabar juga. Ada orang mulut banyak tapi hati tak kosek langsung dengan Tuhan. Kita nampak dia bersungguh, nampak macam bimbel tapi dalam hati. Ada orang duk senyap dalam hati duk geduk. Nah, duduk senyap atas surah, hati duk dunia. Ada orang duduk dengan dunia tapi dalam hati dia Allah. Jadi payah kita nak latih hati. Hak paling penting sekali hati. Kerana hati akan mengarah ke seluruh anggota. Sabar, redha. Atas pada sabar ni redha. Sabar ni kita nak orang lain, tetapi moga Tuhan beri terpaksa sabarlah. Tak marah ya Allah Tuhanku. Hamba sabar. Nak kata lagu mana hamba duk senyap ya di bawah perintah. Hamba redha jadi hamba-Mu, hamba tak boleh nak kata lagu mana ya Allah Tuhanku. Perasaan ni pun memberi ya Allah Tuhanku. Sabar, redha, suka. Tinggi lagi. Oh Tuhan pilih bagi hamba. Oh tak apa. Hak ni pilih Tuhan. Oh suka. Sebab tu orang sufi kata, kalau hamba berdoa dan Tuhan mustajab, hamba gembira. Hamba suka. Hamba berdoa, Tuhan mustajab, maka hamba suka. Tetapi kalau hamba berdoa, Tuhan tidak mustajab, tak jadi doa hamba. 10 kali hamba suka. Kalau hamba berdoa, Tuhan mustajab, ya hamba suka. Sukalah sebab permintaan kita Tuhan terima. Saya suka sekali. Tapi kalau hamba berdoa Tuhan tak terima, 10 kali hamba suka. Sebab apa? Kerana yang pertama tu pilih aku. Pilih kedua, pilih Allah jelas. Tuhan yang memilih untuk tidak memberi. Nampak jelas betul-betul pilih dia. Hak pilih dia lebih aku suka 10 kali ganda daripada pilih aku. Aku takut aku pilih tu takut nah, maka aku gembira dengan pilih aku kalau diterima Tuhan. Ya, sekali aku gembira. Tapi kalau tak terima, 10 kali aku suka lagi. Kita boleh buat lagu tu. Kita mecok selalu nah. Hak terima saja baru gembira, hak tak terima tak gembira. Orang sufi, hak terima gembira, hak tak terima lagi-lagi gembira. Hidup dalam happy semacam. Dan zuhud ni perasaan hati, bukan pakai baju carik bukan pakai baju betik sawah tu malah kohong. Baju tak basuh, gigi tak gosok, tak mandi, bau supo kambing. Ni bukan orang zuhud. Nabi Muhammad tak pernah buat lagu tu. Kalau kita nak buat, jangan royak Nabi Muhammad ajar. Ni pakai baju buruk, pakai baju carik, pakai baju betik sawah, pitih ada duk beli tanah. Mana reka-reka ratus hektar. Tu nampak tasawuf ya. Pakai kain pelikat cak kuda ya. Pitih sipai ke tanah, sipai kok goni. Dunia penuh dari hati. Nampak macam tasawuf ya. Nya tipu setan patah belakang orang panggil. Zuhud ni hati tidak memiliki dunia. Katanya Sayyidina Ali, orang tanya zuhud dengan tomok ni apa dia? Zuhud warak dengan zuhud, tomok ni apa dia? Katanya Sayyidina Ali, orang yang zuhud, orang yang warak ini adalah orang yang dalam hati dia tidak ada dunia. Sekalipun dunia di tangan dia. Dia orang paling kaya atas muka dunia, tetapi dunia harta dia hanya duduk dalam apa dia? Duduk di tangan dia. Manakala orang tomok pula, orang yang tidak memiliki harta dunia, tetapi dunia sudah masuk dalam hati dia. Bila berkata basikal dok tengok ke rumah besar. Weh, besar rumah ni, kalau aku nak buat besar pada dia lagi. Kereta dia beli apa dia? Kereta besar. Ambo nak beli bah, dia besar pada dia lagi. Beli helikopter ko. Gila lagu tu. Maka orang tu warak zuhud, pakai baju carik, buat atas balasuh, tak zuhud lagu tu. Dalam hati dia. Sekadar buat tak apa, tapi dalam hati tu sungguh kodok lagu tu. Dan warak jaga benda-benda syubhat, jaga benda-benda haram dan bagai sebagainya, dan daripada rahsia-rahsia yang ajib-ajib, yang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik, yang hasil daripada orang zikir. Yang didapat oleh orang yang berzikir itu di dalam satu saat, pada hati ada dapat oleh orang yang mujahadah dan diriadah 30 tahun atau lebih. Yakni hadir dalam satu majlis zikir, kesan dia lebih daripada kita tak berzikir, duduk mujahadah, duduk senyap, duduk kawal perasaan lagu tu 30 tahun. Ni kesan zikir ni cepat dia pergi kepada hati. Wabillahi taufiq wal hidayah.